Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadratun Naim binti Azmi daripada unit PISMP Pendidikan Islam 1 Jun 2019. Hari ini saya akan membentangkan RPH iaitu Rancangan Pengajaran Harian yang telah dibina bagi subjek PRKA 3012. Kita teruskan masuk kepada maklumat umum RPH. Mata pelajaran yang telah dipilih adalah Pendidikan Islam Bidang Akhlak. Tahun 5 bijak. Tarikh yang disyorkan adalah 12 Syawal 1442 Hijrah bersamaan 22 Jun 2021 iaitu pada hari Selasa. Masa yang diperuntukkan bagi RPH ini adalah 30 minit iaitu pada 10 pagi sehingga 10.30 pagi. Bilangan murid adalah seramai 25 orang iaitu 12 orang lelaki dan 13 orang perempuan. Baiklah, tajuk yang saya telah pilih adalah tajuk adab berkomunikasi dalam bidang akhlak. Okey, sebelum kita masuk kepada seterusnya, kita kena tahu dulu apa pengetahuan sedia ada murid. Okey, murid telah mengetahui cara berkomunikasi bersama keluarga, rakan-rakan dan orang sekeliling. Okey, standard kandungan pula adalah 6.3 merumus konsep adab berkomunikasi yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Jadi sebelum masuk kepada topik kita iaitu adab berkomunikasi, yang pertama kita mestilah tahu murid telah mengetahui cara berkomunikasi, tidak kira secara lisan ataupun penulisan ataupun dalam alam maya dan sebagainya. Okey, standard kandungan menekankan kepada konsep adab berkomunikasi yang menepati syarak dan supaya murid-murid dapat mengamalkan adab berkomunikasi dalam kehidupan seharian. Okey, standard pembelajaran yang dipilih ada 3. Yang pertama, murid dapat menyatakan maksud berkomunikasi. Yang kedua, murid dapat menyatakan hukum beradab ketika berkomunikasi berdasarkan dalil nakli. Dan yang ketiga adalah mengaplikasi adab berkomunikasi. Okey, merujuk kepada standard pembelajaran, ada 4 topik kecil yang perlu dikuasai oleh murid. Yang pertama adalah maksud berkomunikasi. Yang kedua adalah hukum beradab ketika berkomunikasi. Yang ketiga adalah dalil nakli daripada hadis. Dan juga yang keempat adalah mengaplikasi adab berkomunikasi. Kita akan terus masuk kepada objektif pembelajaran bagi RPH ini. Selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat 3 perkara. Yang pertama, menerangkan maksud dan hukum beradab ketika berkomunikasi dengan betul selepas mendengar penerangan daripada guru. Yang kedua, murid dapat menyatakan dalil nakli adab berkomunikasi dengan tepat selepas aktiviti latih to be. Dan yang ketiga adalah murid dapat menjelaskan 5 adab berkomunikasi dengan betul selepas aktiviti berkumpulan. Okey, berdasarkan objektif pembelajaran ini, saya yakin bahawa bagi murid tahun 5 tidak sukar bagi mereka untuk menguasai tajuk-tajuk seperti berikut, iaitu sebagai contohnya maksud berkomunikasi ringkas, mereka boleh faham dan ingat. Hukum juga adalah ringkas iaitu hukumnya adalah harus. Dalil nakli juga adalah dalil yang digunakan adalah yang ringkas, jadi murid tahun 5 dapat menguasai. Dan yang ketiga adalah menjelaskan 5 adab berkomunikasi. Okey, 5 adab berkomunikasi yang dipilih ini adalah sesuai digunakan untuk dalam kehidupan seharian. Okey. Seterusnya, kemahiran berfikir yang digunakan dalam PDP ini adalah menjana idea untuk merancang simulasi adab berkomunikasi. Pada langkah pengajaran yang keempat, saya akan menjalankan aktiviti berkumpulan iaitu setiap kumpulan perlu membuat simulasi adab berkomunikasi yang dipilih. Okey, dan yang kedua adalah menggunakan peta minda dalam aktiviti berkumpulan. Antara peta minda yang digunakan adalah untuk membuat rumusan topik adab berkomunikasi iaitu menggunakan peta buih dan juga peta bulatan. Okey, gabung jalin adalah tilawah Al-Quran iaitu dalil nakli iaitu hadis Nabi, dan penyerapan atau rentas adalah bersama dengan subjek civic iaitu berkomunikasi dengan sopan. Pula adalah seperti berikut. Yang pertama adalah khusyuk, berani, rajin, kerjasama dan hormat menghormati. Dalam langkah-langkah pengajaran yang telah saya rancang,
Semua nilai-nilai ini telah diterapkan dalam aktiviti berkumpulan, aktiviti mendengar penerangan guru, aktiviti soal jawab dan sebagainya. Banyak aktiviti yang akan menerapkan nilai-nilai seperti berikut. Okey, EMK pula elemen merentas kurikulum. Bagi aspek keusahawanan, murid akan bekerjasama dan berdaya saing dalam melaksanakan aktiviti berkumpulan. Pada langkah yang ketiga dan keempat, ada aktiviti berkumpulan yang mereka akan jalankan. Bagi aspek kreativiti dan inovasi pula, murid akan menghasilkan simulasi dan juga kad imbasan. Simulasi ini adalah simulasi adab berkomunikasi dan kad imbasan tersebut adalah mereka akan tulis dan hias bersama-sama. Okey, bagi aspek teknologi maklumat dan komunikasi, guru ada menggunakan slide pembentangan dan audio bahan pembelajaran iaitu audio dalil nakli. Dan aspek yang terakhir iaitu nilai murni, murid dapat mengamalkan adab berkomunikasi dalam kehidupan seharian selepas mereka belajar tentang 5 adab berkomunikasi. Okey, penilaian PDP pula terdapat 2 aspek iaitu lisan dan bertulis. Bagi aspek lisan, mereka ada soal jawab, sumbang saran, perbincangan kumpulan dan juga simulasi. Bagi aktiviti bertulis pula adalah nota pembelajaran iaitu menggunakan kertas sebak, lembaran kerja seperti menggunakan kad imbasan. Seterusnya adalah kaedah dan teknik pengajaran. Di sini saya menekankan 5 kaedah teknik pengajaran. Yang pertama adalah soal jawab. Guru akan bersoal jawab dengan murid tentang beberapa keping gambar, tentang adab berkomunikasi dan sebagainya. Okey, langkah yang kedua pula adalah sumbang saran. Murid-murid akan memberikan idea masing-masing dan dikumpulkan dan dirumuskan oleh guru. Okey, kaedah yang ketiga adalah kaedah penerangan. Guru akan memberi penerangan kepada murid-murid supaya murid-murid dapat memahami dengan lebih jelas dan lebih mendalam tentang topik yang akan dipelajari pada hari ini. Okey, yang keempat adalah perbincangan. Perbincangan ini dilakukan dalam berkumpulan. Okey, murid-murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan melaksanakan aktiviti berkumpulan. Sebelum mereka melaksanakan aktiviti, mereka akan berbincang sesama mereka untuk menghasilkan satu idea supaya dapat menjalankan aktiviti itu dengan baik. Okey, kaedah yang kelima adalah simulasi. Pada langkah pengajaran yang keempat, mereka akan berbincang dan melakukan simulasi bagi aktiviti PAK21 yang akan dijalankan. Okey, seterusnya adalah bahan bantu mengajar. Antara bahan yang digunakan adalah beberapa keping gambar, buku teks, slide pembentangan PowerPoint, kertas sebak, audio, kad imbasan dan sebagainya. Okey, bahan bantu mengajar ini adalah bahan-bahan yang mudah digunakan, mudah dibawa ke mana-mana dan mudah didapati oleh guru-guru untuk menggunakan dalam PDP masing-masing. Selesai kepada maklumat umum RPH, kita akan masuk kepada langkah-langkah pengajaran. Baik, langkah yang pertama adalah mukadimah. Mukadimah ini mengambil masa selama 2 minit sahaja. Okey, isi kandungannya adalah ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga bacaan doa sebelum mula belajar iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, aktiviti pengajarannya pula adalah guru akan meminta seorang murid mengetuai bacaan doa sebelum belajar dan murid-murid yang lain akan membaca doa bersama-sama. Okey, penerapan nilai di dalam mukadimah ini adalah khusyuk dan juga mengamalkan doa-doa harian iaitu doa sebelum mula belajar. Okey, ini adalah sangat asas untuk dimulakan apabila setiap kali mulanya kelas. Kita akan masuk kepada set induksi. Okey, set induksi yang telah saya rancang mengambil masa hanya selama 3 minit. Okey, isi kandungannya adalah alat-alat bagi manusia berhubung. Murid akan ditanya oleh guru apakah alat-alat yang digunakan bagi manusia berhubung. Contohnya menggunakan mulut, menggunakan tangan untuk menaik mesej dan sebagainya. Okey, seterusnya murid akan ditunjukkan beberapa keping gambar alat-alat yang digunakan bagi manusia berhubung, iaitu seperti contoh gambar mulut, gambar tangan yang sedang memegang telefon dan juga gambar medium penghantaran mesej iaitu WhatsApp. Okey, antara soalan-soalan yang boleh ditanya adalah apakah anggota badan yang digunakan untuk berkomunikasi iaitu mulut. Apakah gambar-gambar yang tersebut iaitu gambar alat-alat bagi manusia berhubung.
dan bagaimana alat-alat ini berfungsi bagi manusia. Jadi guru akan bertanya kepada murid bagaimana alat-alat ini berfungsi bagi manusia, iaitu alat ini dapat menghubungkan dan manusia dapat berkomunikasi melalui alat-alat ini. Okey, seterusnya jawapan murid akan dirumuskan dan dikaitkan dengan adab berkomunikasi yang menepati syarak. Sebagai contoh, guru akan menerangkan, okey, melalui mulut kita boleh berkomunikasi, kita boleh bercakap perkara-perkara yang baik, kita boleh berkomunikasi dengan rakan-rakan, dengan keluarga dan sebagainya. Okey, itu dan juga kita perlu beradab ketika berkomunikasi. Okey. Kaedah yang digunakan adalah kaedah soal jawab dan bahan bantu mengajar yang digunakan adalah alat-alat bagi manusia berhubung. Okey, penerapan nilai di dalam set induksi ini adalah berani untuk menyumbang idea atau berani untuk menjawab soalan guru. Sebagai contoh, bila guru bertanya, sesiapa sahaja murid boleh mengangkat tangan dan menjawab soalan tersebut. Akan masuk kepada langkah pengajaran yang pertama. Langkah pengajaran yang pertama ini menekankan objektif pembelajaran. Murid akan dapat menjelaskan pengertian berkomunikasi dan hukum beradab ketika berkomunikasi dengan tepat. Okey, langkah ini mengambil masa selama 5 minit. Isi kandungan bagi langkah ini adalah pengertian berkomunikasi, iaitu komunikasi adalah perbuatan mengadakan perhubungan sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan seperti media WhatsApp, mesej, telefon, di alam maya dan sebagainya. Okey, hukum beradab ketika berkomunikasi adalah harus dengan syarat menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lain-lain sifat-sifat yang buruk. Okey. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah guru akan menjelaskan maksud dan hukum beradab ketika berkomunikasi berdasarkan tayangan slide pembentangan PowerPoint. Okey, di sini guru akan menjelaskanlah apa itu pengertian berkomunikasi, hukum dan sebagainya. Okey, yang kedua, murid-murid akan menyalin maksud dan hukum berkomunikasi di dalam kertas sebak secara berkumpulan. Okey, aktiviti ini juga disebut sebagai team word web. Aktiviti PAK21 ini adalah guru akan membekalkan pada setiap kumpulan satu kertas sebak dan juga murid-murid bagi setiap kumpulan akan menulis maksud dan hukum di atas kertas sebak itu secara bergilir-gilir. Okey, yang ketiga, beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk menyatakan kembali maksud berkomunikasi dan hukum beradab ketika berkomunikasi. Okey, bila dah siap tulis, bila dah lengkap di atas kertas sebak tersebut, guru akan memilihlah murid-murid untuk baca kembali apa yang telah mereka tulis di atas kertas tersebut. Okey, AMK yang ditekankan dalam langkah pengajaran ini adalah teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu menggunakan tayangan slide PowerPoint. Okey, kaedah yang digunakan adalah penerangan guru, iaitu guru akan menjelaskan maksud dan hukum, dan juga kaedah soal jawab, iaitu apabila habis aktiviti berkumpulan, guru akan bertanya kepada murid. Okey, seterusnya bahan bantu mengajar yang digunakan adalah slide pembentangan PowerPoint dan juga kertas sebak untuk menulis nota tadi. Okey, penerapan nilai adalah berani menjawab soalan, iaitu apabila guru bertanya kepada murid, murid akan jawab dan murid perlu berani untuk memberi idea masing-masing. Okey, di sini langkah ini menekankan kepada pengertian dan hukum beradab ketika berkomunikasi. Jadi selama 5 minit, murid-murid mestilah menguasai perkara-perkara tersebut. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada langkah pengajaran yang kedua. Okey, langkah pengajaran yang kedua ini mengambil masa 5 minit dan ia menekankan kepada objektif pembelajaran. Murid akan dapat menyatakan dalil nakli adab berkomunikasi dengan tepat selepas aktiviti latih to be. Okey, baiklah, isi kandungannya adalah dalil nakli daripada hadis rawahul Bukhari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang bermaksud Muslim itu ialah yang memberikan kesejahteraan kepada Muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Okey, baiklah, aktiviti pula adalah yang pertama, murid akan diperdengarkan audio dalil nakli dan pengertiannya. Okey, penggunaan audio ini adalah bertujuan supaya murid-murid dapat mendengar dan menyebut dalil nakli ini dengan sebutan yang betul.
Seperti yang kita tahu, dalil nakli ini adalah dalam bahasa Arab. Jadi mungkin agak sukar bagi murid untuk menyebut dengan betul pada permulaan, tetapi apabila setelah mendengar audio tersebut, murid-murid dapat menyebut dengan betul dan lancar. Okey, aktiviti yang kedua adalah seorang murid yang fasih akan dipilih untuk membaca dalil, kemudian diikuti pula oleh rakan-rakan yang lain. Okey, bila dah dengar audio tadi, seorang murid pula secara lisan akan membantu rakan-rakan yang lain untuk membaca dan mengulang-ulang sehingga dapat baca dan sebut dengan betul. Okey, seterusnya secara berpasangan, murid akan membaca dalil nakli dan pengertian tersebut secara latih tubi sehingga lancar. Okey, aktiviti ini juga disebut sebagai Rally Robin dalam PAK 21, iaitu secara berpasangan. Rakan yang pertama akan berkongsi idea kepada rakan yang kedua dan rakan yang kedua akan mendengar. Seterusnya bergila-gila sehingga dalil nakli yang dibaca itu dapat disebut dengan betul dan lancar. Okey, EMK yang ditekankan dalam langkah pengajaran ini adalah teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu audio dalil nakli tersebut. Kaedah yang digunakan adalah kaedah latih tubi di dalam aktiviti Rally Robin. Okey, bahan bantu mengajar yang digunakan adalah audio tersebut, dan penerapan nilai yang akan digunakan dalam langkah pengajaran ini adalah rajin, iaitu murid perlu rajin semasa latih tubi, dan juga khusyuk, iaitu murid akan mendengar rakan membaca dengan khusyuk. Dan yang ketiga pula, mengambil masa selama 6 minit. Objektif pembelajaran yang ditekankan dalam langkah ini adalah murid dapat menjelaskan 5 adab berkomunikasi dengan betul selepas aktiviti berkumpulan. Jadi, isi kandungan dalam langkah ini adalah 5 adab berkomunikasi. Yang pertama, memulakan komunikasi dengan salam. Yang kedua, memilih kata-kata yang baik. Yang ketiga, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Yang keempat, memberikan perhatian ketika orang lain bercakap. Dan yang kelima, tidak berbohong dan menyakitkan orang lain. Okey, aktivitinya pula adalah guru akan bersoal jawab dengan murid tentang adab berkomunikasi yang mereka peroleh daripada buku teks. Okey, murid-murid akan buka buku teks dan guru bertanya, apakah adab berkomunikasi yang dapat anda baca dan dapat anda lihat dalam buku teks tersebut? Jadi murid-murid pun akan menjawab. Okey, seterusnya kita akan adakan aktiviti berkumpulan. Murid dipecahkan kepada 5 kumpulan yang mana setiap kumpulan akan dibekalkan satu kad imbasan yang kosong. Okey, guru akan bagi satu kad. Dia tak ada tulis apa-apa kat dalam kad tu, dia kosong saja bagi setiap kumpulan. Dan setiap kumpulan akan menulis semula satu adab berkomunikasi yang mereka dapat dalam buku teks tadi di atas kad imbasan yang kosong, dan seterusnya mereka perlu hias mengikut kreativiti kumpulan masing-masing. Okey, EMK yang digunakan dalam langkah pengajaran ini adalah kreativiti dan inovasi, iaitu murid-murid akan menghasilkan satu kad imbasan yang kemas, yang kreatif dan yang cantik. Okey, kaedah yang digunakan adalah soal jawab, iaitu guru bersoal jawab dengan murid tentang 5 adab berkomunikasi, dan juga kaedah aktiviti berkumpulan, iaitu murid akan menulis dan menghias kad imbasan tersebut. Okey, bahan bantu mengajar yang digunakan adalah buku teks dan juga kad imbasan. Okey, langkah pengajaran ini menerapkan nilai kerjasama. Apabila mereka melaksanakan aktiviti berkumpulan, murid-murid perlu bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Baiklah, langkah pengajaran yang terakhir adalah langkah pengajaran yang menekankan objektif yang sama seperti langkah ketiga, iaitu murid dapat menjelaskan 5 adab berkomunikasi dengan betul selepas aktiviti berkumpulan. Jadinya, langkah ini mengambil masa selama 6 minit. Isi kandungannya pula adalah sama seperti langkah ketiga, iaitu memulakan komunikasi dengan salam, memilih kata-kata yang baik, sopan dan lemah lembut dalam percakapan, memberikan perhatian ketika orang lain bercakap, dan tidak berbohong dan menyakitkan orang lain. Jadi, aktiviti yang ingin dijalankan pada langkah pengajaran ini adalah kad imbasan yang telah siap dibina pada langkah ketiga,
perlu ditampal pada dinding untuk melaksanakan aktiviti 4 straight 1 stay. Okey, baiklah. Aktiviti 4 straight 1 stay ini adalah merupakan aktiviti PAK21 di mana murid seramai 5 orang dalam kumpulan, 4 orang akan pergi melihat hasil kumpulan orang lain dan seorang daripada ahli kumpulan akan tinggal pada stesen masing-masing untuk membuat apa? Okey, kita tengok langkah seterusnya adalah setiap kumpulan akan meninggalkan seorang wakil di stesen untuk membuat simulasi adab berkomunikasi. Ahli kumpulan lain akan pergi melihat hasil kerja kumpulan lain. Setelah selesai, ahli kumpulan yang lain akan tinggal di stesen dan begitulah seterusnya. Okey, jadi kat sini dia tulis murid yang tinggal dalam stesen tersebut tadi kena buat simulasi. Apabila ada kumpulan lain datang, murid yang tinggal tu akan buat simulasi adab berkomunikasi. Sebagai contoh, memulakan komunikasi dengan salam. Jadi bila ada kumpulan lain datang, murid yang tinggal tadi akan buatlah simulasi. Contohnya dia bagi salam dan ahli kumpulan lain menjawab salam. Buatlah simulasi yang sepatutnya. Okey, EMK yang ditekankan dalam langkah pengajaran ini adalah keusahawanan, iaitu murid bekerjasama dan berdaya saing untuk melaksanakan aktiviti berkumpulan. Jadi kaedah yang digunakan adalah aktiviti berkumpulan dan juga 4 straight 1 stay. Okey, bahan bantu mengajar yang digunakan adalah kad imbasan yang ditampal pada dinding tadi dan penerapan nilai adalah kerjasama. Murid akan bekerjasama dalam kumpulan untuk melakukan simulasi, berbincang bagaimana simulasi itu perlu dilakukan, perlu dijalankan. Okey, dan hormat menghormati, iaitu bila ahli kumpulan lain tengah buat simulasi, yang lain mestilah hormat, tengok, fokus apa simulasi yang cuba dilakukan oleh ahli kumpulan tersebut. Setelah selesai semua langkah-langkah pengajaran yang disebut, kita akan masuk kepada penutup. Okey, penutup mengambil masa hanya selama 3 minit. Di sini terdapat 2 penutup, iaitu penutup kognitif. Murid akan dibimbing membuat rumusan dan latihan melengkapkan isi pelajaran di dalam peta minda. Dan penutup sosial pula, murid akan dinasihati agar sentiasa beradab dalam berkomunikasi, agar disenangi orang sekeliling, tidak kira berkomunikasi secara lisan atau penulisan di laman sosial dan sebagainya. Murid juga diingatkan agar tidak berbohong dan menyakitkan orang lain ketika berkomunikasi. Setelah selesai, murid akan diedarkan lembaran kerja sebagai kerja lanjutan. Okey, menurut aktiviti ini, apabila dah penutup, murid akan dibimbing untuk bagaimana untuk membuat rumusan, melengkapkan peta minda, dan pada akhir pengajaran, guru akan mengedarkan lembaran kerja. Jadi bila dah bincang dalam kelas tadi, murid akan tulis balik apa yang dibincangkan, rumusan apa yang dibincangkan tadi di rumah masing-masing. Okey, penerapan nilai yang digunakan adalah kerjasama dan juga hormat menghormati. Jadi kita tengok pula bahan bantu mengajar yang digunakan dalam langkah-langkah pengajaran dalam set induksi yang dirancang tadi. Okey, yang pertama adalah lembaran kerja. Okey, di sebelah kanan terdapat peta bulatan adab berkomunikasi yang perlu dilengkapkan oleh murid. Antaranya adalah pengertian komunikasi, hukum beradab ketika berkomunikasi, rujukan dalil dan juga dalil nakli. Okey, di sebelah kiri pula adalah peta buih adab berkomunikasi. Okey, sebentar tadi murid dah belajar, dah tulis dalam kad imbasan. Jadi sekarang ni sebagai kerja lanjutan, murid perlu melengkapkan 5 atau 6 adab berkomunikasi. Sebagai contoh, memulakan percakapan dengan salam, menyebut perkara-perkara yang baik dalam berkomunikasi dan juga sebagainya. Okey, adalah gambar alat-alat berhubung bagi manusia. Okey, gambar pertama adalah gambar mulut untuk bercakap. Gambar yang kedua adalah tangan yang memegang telefon bimbit untuk menghantar mesej. Dan gambar yang ketiga adalah medium penghantaran mesej, iaitu WhatsApp. Okey, gambar-gambar ini digunakan bagi aktiviti set induksi. Slide pembentangan PowerPoint. Okey, bahan bantu mengajar ini digunakan dalam langkah yang pertama, iaitu murid perlu menguasai pengertian berkomunikasi dan juga hukum beradab ketika berkomunikasi.
Jadi melalui slide pembentangan PowerPoint, murid-murid dapat lihat dan baca dengan lebih jelas apa itu pengertian dan juga apa itu hukum beradab ketika berkomunikasi. Yang adalah audio dalil naqli. Audio dalil naqli ni adalah orang yang membaca hadis Rawahul Bukhari sebentar tadi dan murid-murid akan mendengar dan bahan bantu mengajar ini digunakan dalam langkah pengajaran yang kedua. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ترجمة. Langkah pengajaran yang ketiga pula, bahan bantu mengajarnya adalah kad imbasan. Okey, seperti yang anda lihat, kad imbasan ini kosong, iaitu guru membekalkan kad imbasan yang kosong kepada murid-murid supaya murid-murid dapat menulis satu adab berkomunikasi di atas kad imbasan tersebut secara aktiviti berkumpulan. Jadinya ini pula adalah contoh kad imbasan yang telah siap ditulis oleh murid-murid dan telah siap dihias. Bahan-bahan bantu mengajar yang digunakan, bahan-bahan tersebut menyentuh semua kepelbagaian murid. Sebagai contoh, apa yang kita tahu, murid terbahagi kepada 3 jenis, iaitu visual, audio dan juga kinestetik. Okey, visual adalah apabila saya menggunakan bahan gambar-gambar, audio pula adalah apabila saya menggunakan audio dalil naqli, dan kinestetik pula adalah apabila saya menjalankan aktiviti yang melibatkan pergerakan seperti simulasi, force 3-1 stay dan sebagainya. Okey, dan semua langkah pengajaran ini disusun daripada mudah kepada yang lebih susah. Ya, langkah pengajaran yang pertama hanya menggunakan akal fikiran murid, iaitu mereka perlu mengingat maksud dan juga hukum, dan pada langkah yang terakhir mereka perlu menguasai 5 adab berkomunikasi, dan ini jelas menunjukkan bahawa langkah-langkah ini disusun mengikut kesesuaian dan kesukaran tahap-tahap tersebut. Okey, seterusnya juga saya juga ada menekankan aktiviti PAK 21 sebagai contoh, aktiviti Rally Robin, aktiviti Teamwork Web dan juga aktiviti Force 3-1 Stay. Okey, baiklah, itu sahaja pembentangan RPH saya pada kali ini. Semoga saya dapat menjelaskan secara jelas kepada anda semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.